Assalamualaikum. Salam mukalami Rabbi Rahim. Baik, hari ini kita nak bedah lagu Sikma yang bertajuk Raja Simur. Liriknya ditulis oleh Sikma. Baik, kita tengok lirik yang pertama. Musang bertongkat dari beluka, raja burung bekas suruling, rasa dahan dari laaka, macam Ali maupun gising. Apa yang kita nak ambil kefahaman dan lirik ni? Kalau kita ingin tahukan sesuatu rahsia tu, mesti kita kena tahu basic. Sebab basic menentukan segala-galanya. Sebagai contoh, kalau kita ambil tahu, contohnya pokok. Kalau kita tahu pokok, bila kita sebut pokok, dia secara automatik dia ada dahan dia, ada akar dia, baru dia timbul pokok. Bila pokok ni kuat, secara automatik dia, orang panggil dia macam akar dia mesti kuat. Iaitu kenapa akar dia kuat? Bila akar dia kuat, barulah dahan-dahan dia semua ni akan jadi kukuh dengan kuat, walaupun angin tu bergoyang dengan kencang. Kerana apa? Bila akar seseorang itu kuat, bererti pegangan dia mesti kuat. Macam tu juga orang kata manusia. Bila manusia ni nak tahu pegangan dia kuat, dia ada akar dia. Akar dia juga, iaitu apa? Akar dia tauhid. Macam kalau pokok dahan dia kuat, mesti orang panggil akar. Akar dia mesti kuat. Manusia tauhid, akar dia. Sebab benda ni basic. Bila benda seseorang tu pegangan dia dengan kuat, tauhid dia kuat, secara automatik apa dia pergi sejauh mana sekalipun, walaupun dia duduk dekat kalangan orang-orang yang pegangan agama lain, tapi tauhid dia kuat, dia tak ada masalah. Sebab dia tahu tauhid dia ke mana. Kalau seseorang ini tidak ada tauhid, tidak kuat tauhid, dia pergi dengan satu tempat yang ada pegangan dengan lain, secara automatik senang terpengaruh. Sebab tu kalau kita nak tahu apa benda orang ni pegang kuat ke, dia boleh pergi duduk dengan satu apa benda, contoh satu perkampungan tu agama dia lain, tapi seorang ni dia pergi dekat satu perkampungan tu, dia tidak terpengaruh, tapi dia menghormati. Kerana apa? Dia ada tauhid. Sebab dia tahu tauhid ni apa benda, berpandangan beragam dengan menyembah Tuhan dengan cara lain. Dia cara lain, tapi dia tidak ada masalah. Sebab dia tahu benda itu hanya fi'li, iaitu perbuatan. Tapi kalbu tu, hati tu, dia tahu ke mana. Sebab tu dia dalam lirik dia sebut raja burung bekas ruling, rasa dahan darilah akar. Sebab tu kita nak kena faham benda tu. Bila seseorang tu ada akar dia, basic dia, secara automatik memang pegangan dia terlalu kuat. Sebab tu kalau kita tengok orang dulu, sebagai contoh macam pahlawan-pahlawan Melayu lama macam Mak Kilau, Datuk Bahaman, Tok Janggut, lain-lain lah semua tu pegangan. Walaupun dia itu seorang pendekar, tapi pada ketika itu orang-orang di sekelilingnya macam hairan, kenapa dia ni terlalu kuat. Yang bergaduh tu, yang bermusuhan tu, orang Melayu dengan orang Melayu. Kerana apa? Bersalah fahaman, iaitu antara fiqh dengan tauhid, fiqh dengan tasawuf. Sebab apa? Kerana apa dia punya pegangan tu kuat, sampai orang kata, ish, dia ni lain macam lah apa benda. Tapi kenapa dia boleh kuat? Sebab apa? Pegangan dia. Bila seseorang tu pegangan dia kuat daripada bawah, dia ada apa? Dengan pegangan kuat, iaitu bila dia ada mengenal diri. Bila seseorang itu ada mengenal diri, memanglah kamu pergilah ke mana sekalipun, tak ada masalah. Sebab mengenal diri ini adalah satu basic segala permulaan. Bila kamu tak ada kenal diri kamu sendiri, masalah hal di sini. Bila kamu kenal diri kamu, sempoi ya. Sebab apa? Diri ni yang menentukan segala-galanya. Sebab apa? Bila kamu mengenal jati diri kamu, sasiah kamu akan kuat secara automatik. Kamu pergi ke mana pun tak ada masalah. Sebab tauhid ni penting. Bila orang mengenal diri ni, dia tahu apa benda yang dia buat. Dia tahu diri ni nak apa. Sebab dia tahu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab jati diri tu dia tahu. Sebab tu tauhid ni penting. Macam tauhid ni basic dia apa, sifat 20 tu lah kan, yang macam mana kita tahu
daripada kita belajar wujud kidam bakal sampai lah mukhalafatul ihwadith yang berhubungan sewadah niat, semua benda tu lah. Kat situ kita nak kena faham basic ni yang menentukan segalanya. Nak tahu rahsia dia, faham basic ni, secara automatik kamu boleh dapat rahsia. Macam pokok akar, kamu kalau ada akar dan kau ada dahan apa semua, rahsia dia apa? Macam mana pokok ni boleh jadi kuat? Kerana akar dia, rahsia dia yang menguatkan pokok itu adalah akarnya, bukan pada dahannya, bukan pada buahnya. Kerana ada akar, itulah manusia jadi kuat, iaitu mengenal diri, tauhid, tasawuf. Fiqh ni hukum akam. Kat situ bila kita faham benda basic ini adalah rahsianya, bukan yang daripada buahnya. Maksudnya bukan daripada atas, daripada bawah. Sebab tu dia ada kata awaludin ma'rifatullah, awal-awal agama mengenal Allah. Awal-awal, 2 kali disebut awal-awal, bukan disebut awal. Awal-awal, permulaan. Bila permulaan tu dah kuat, memang itu yang sebenarnya kita nak, bukan benda selain daripada benda tu. Kita nak kerana permulaan itulah puncanya seseorang itu dapat memahami rahsia itu. Itulah yang dikatakan raja burung bekas ruling, rahsia dahan darilah akar, macam Ali maupun gising. Itulah maksud dia. Baik, kita tengok lirik instruksinya. Bulat kacip tersalah kata, mahu timah atau terapu, sama asal lain namanya, dalam hati tak siapa tahu. Apa yang kita nak ambil kefahaman dan lirik kali ni, walaupun orang kita ada menyembah lain, sebutan lain, tapi dia tetap satu. Dia tak lari. Macam mana sekalipun ragam orang tu nak menuju kepada Tuhan dia atas kepercayaan dia, itu masing-masing, tetapi tujuan tetap sama. Hanya di dalam hati kamu saja yang tahu kamu itu berada di jalan benar atau tak benar. Maksudnya, bila kita nak tahu akan sesuatu itu, orang ini menyembah dengan cara dengan lain. Kita tak boleh nak mempelakirkan orang. Mungkin cara dia lain, tapi hanya hati dia je tahu benda tu sampai ke mana. Contoh kalau kita tengok pokok durian, pokok rambutan, dia tak boleh kata aku yang betul durian ni sedap, aku rambutan, aku lagi sedap, aku lagi manis, warna merah ada, warna kuning ada. Durian pula kata aku ada musangking, aku ada musangking, aku ada di 24, macam-macam, masing-masing nak menang. Tapi yang penting kau itu buah. Tapi bila seseorang itu ada akar basic dia nak menilai orang lain. Sebab dia tahu daripada punat, daripada akar dia, daripada sebiji benih tu, dia akan menimbulkan. Maksudnya dia tahu asal, iaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kamu datang, dari Allah kamu kembali. Dia dah tahu dia daripada Allah, walaupun orang ini, si Polan ni daripada bangsa lain, agama lain. Yang ni pula tahu bangsa lain, agama lain. Dia tak ada nilai sebab dia tahu kau pun manusia, aku pun manusia. Kau ada darah, aku ada darah. Kau ada bulu, aku ada bulu. Kau ada kulit, aku ada kulit. Cuma yang membezakan atas kepercayaan, tapi nak menuju kepada Tuhan tetap sama. Jangan sesekali kamu menilai orang. Bila seseorang itu menilai orang, sebab dia tidak ada tauhid. Dia belajar tauhid, tapi dia suka menilai, maksudnya dia tidak ada tauhid, dia tidak ada basic. Sebab apa? Sebab tu dalam ilmu tu dia ada cabang, iaitu macam ilmu, adab, tertib. Bila kamu ada ilmu, kamu mesti ada adab. Bila kamu ada adab, mesti ada tertib. Bila seseorang itu suka mempertikaikan orang, mempelakirkan orang, sebab apa? Dia ada ilmu semata-mata tapi tidak ada adab. Adab itu penting. Adab ni tidak ada siapa aja. Kamu kalau tahu sekali mana pun ilmu ni kamu boleh belajar, tapi adab tidak ada siapa aja. Sebenarnya adab itu yang nombor satu sebenarnya. Kamu kena ada adab. Bila kamu dah ada adab, baru kamu tahu macam mana. Ada ke orang yang ada ilmu tapi tidak ada adab? Ada ke orang yang ada ilmu tapi ada adab? Ada yang kata pula, bila orang tu ada ilmu, secara automatik dia ada adab. Bila orang itu tidak ada ilmu, tidak ada adab. Jadi walaupun orang itu boleh berkata-kata dengan setinggi-tinggi gunung sekalipun, tapi tidak ada adab, sebenarnya dia tidak memiliki ilmu. Orang yang ada adab dan ada ilmu, dia setinggi-tinggi mana pun dia boleh bercakap, dia ada adab. Sebab apa? Pengetahuan dia, adab itu penting.
Dia menghormati. Sebab tu Nabi pun kalau dia keluar pergi mana ke, orang ini beranggapan Nabi Muhammad ni gila pun, dia tahu kaum Quraisy mengutuk dia sekalipun, dia tak hormat sebab dia ada adab, akhlak dia. Sebab apa? Dia tahu daripada asal tu tadi dia tak ada nilai. Itu hanya atas kepercayaan. Tauhid seseorang itu, kepercayaan seseorang itu atas kepercayaan masing-masing. Jangan memaksa. Sesungguhnya Islam itu bukan agama paksaan. Yang kamu nak kata orang ni betul ke tak betul, itu dia punya pasal. Yang kamu kata ini betul ke tak betul ke, kenapa kamu nak memaksa yang kamu rasa kamu itu sudah betul? Orang, hanya diri seseorang itu saja yang tahu dia berada di jalan benar atau tak benar. Hanya diri seseorang itu saja yang tahu dia itu pegangan dia macam ni. Hanya diri seseorang itu saja yang tahu yang sebenarnya dia ni jujur ke tak. Hanya seseorang itu saja yang tahu diri dia ni mengenal diri dengan Tuhan ke tidak. Ke dia beranggapan semata-mata saja. Dekat situ kita nak kena faham kepercayaan seseorang itu macam mana. Hanya diri dia. Sebab tu dia macam mana pun dia akan berbalik kepada kalbi, fi'li. Kalbu, kauli, fi'li. Ni kalbu ni apa? Hati. Kauli ni apa? Macam percakapan. Fi'li ni perbuatan. Sebab apa? Hati, percakapan, perbuatan. Kalbu, kauli, fi'li. Kat sini kita nak kena faham benda ni, tiga ni memang sudah ada di dalam diri manusia, cuma mereka tidak sedar dan tidak mengenali. Ada ke orang kata, oh kita benda ni, ketiga-tiga ni kita boleh pakai satu? Tak boleh. Benda ni secara automatik. Mana ada kamu menolak satu? Kalau kamu tolak satu, kalau kata kamu tidak ada hati, mati lah kamu. Sebab apa? Hati ni apa? Sebenar-benar hati ni apa? Sebenar-benar kauli ni apa? Sebenar-benar fi'li ni apa? Benda tu ada dekat basic. Macam tu dia kata lirik tu tadi, yang asal tu dia akar tu tadi. Macam akar tu, dalam lirik dia yang pertama tadi dia ada kata, rasa dahan darilah akar. Basic tauhid. Macam tu juga yang ni tadi. Bila kamu kenal benda ni, kamu tidak ada pelekeh. Orang yang suka pelekeh ni sebab dia tak kenal diri dia je. Bila dia kenal diri dia, baru dia tahu sebenarnya benda ni seiring, tidak pernah bercerai tanggal. Bila orang itu tahu, barulah dia tahu benda tu macam mana. Sebab tu lirik dia ada kata, sama asal lain namanya, dalam hati tak siapa yang tahu, hanya diri kamu je yang tahu. Hanya Tuhan itu maha mengetahui. Kamu nak kata orang ni, orang kata sesat pada kamu, kepedulilah orang nak kata apa. Hanya kamu dengan Tuhan. Bukan orang itu boleh menjaminkan kamu menjumpa Tuhan. Hanya kamu saja yang menentukan. Kerana diri kamu itu yang menentukan segala-galanya kehidupan diri kamu, bukan orang lain. Orang lain pun sibuk dengan hadis ni. Bila kamu masuk ke dalam alam-alam mana sekalipun, kata kalau orang tu meninggal, bukan pak-pak ustaz, bukan pak-pak ulama yang boleh menolong, hanya diri kamu sendiri. Malaikat tidak ada tanya. Contoh kalau kita ambil satu kisah lah untuk renungan, kita kata malaikat tanya, marah buka, siapa Tuhan kamu? Kamu buat ustaz tak nak tanya ustaz? Mana boleh. Kat situ kita nak kena faham. Nak cerita kat situ diri. Bukan imam yang menanggungkan kamu punya amalan, bukan ustaz yang menanggung kamu punya amalan, bukan ulama bukan menanggung kamu, hanya kamu sahaja. Sebab tu kenal diri kamu tu betul-betul, baru kamu tahu sebenarnya kamu itu nak menuju ke mana. Tak ada siapa yang tahu kecuali diri kamu itu sendiri. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Dari mana bunyi itu? Firasat bukan aku, jantungku mulai laju, tubuhku mula kaku, jasadku bergetar, bernafas dalam lagu. Mereka kata ada rasa di sebalik pintu. Apa yang kita nak ambil kefahaman dalam lirik kali ini? Macam dia ada kata, dari mana bunyi itu? Firasat bukan aku, jantungku mula laju, tubuhku mula kaku. Apa kita nak faham? Kalau kamu mengenali akan diri kamu, kamu sedar diri kamu itu tidak ada apa-apa. Memang tidak ada apa-apa. Kalau kamu sedar, sehelai bulu roma pun bukan hak kamu sendiri. So apa? Bila kamu tahu tauhid ni, yang satu ni untuk siapa, bukan untuk kamu, baru kamu tahu benda tu macam mana. Bila kamu bangga dengan diri kamu, berlumba-lumba untuk menentukan siapa benar, siapa tak benar, macam kita tadi ya. Sebab tu dia kata akal ni penting, terlalu penting. Mana ada orang yang tidak ada basic
dia boleh pergi melonjak ke depan. Senang nak jatuh. Bila orang tu basic dengan kuat, pergi ke mana pun takkan jatuh. Sebab akar ni yang menentukan. Mana ada pokok goyang boleh tumbang sebenarnya tu sebab akar dia. Tengok pokok kelapa, dia goyang macam mana, angin ribut taufan macam mana pun, dia tetap kuat. Pegangan dia, dia tahu aku ini pokok. Macam tu gak kamu. Kalau kamu pegangan tauhid kamu kuat, basic kamu kuat, kamu tahu aku ni hanya manusia, aku hanya hambanya. Hambanya tu kamu kena faham. Dari sudut pemahaman kamu, hambanya tu macam mana. Jadi bila kamu kenali diri kamu, memang cantik. Sebab tu ada kata tadi, aku mula laju, tubuhku mula kaku. Kalau kamu tahu dalam diri kamu itu, kamu sedar akan diri kamu secara automatik, dia rasa gemuruh, dia rasa macam diri dia ni macam mana. Dia tahu diri dia tu siapa. Dia dah mula akan sedar keberadaan diri tu tadi. Dia dah tahu diri dia ni apa, turun naik nafas ni macam mana, dia sedar benda tu macam mana. Dia tahu sehelai bulu roma pun bukan hak dia, bukan hak-hak dia yang lain. Buat amal ibadat pun bukan dia. Dah dia kata lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala, bukan kerana kamu. Adakah kamu buat last kali contoh kita ambil usul fardu zuhri arba'ah rakaat adaan lillahi ta'ala, memang kita kata kerana Allah Ta'ala. Adakah kamu kata sesungguhnya aku semayang waktu zuhur 4 rakaat kerana untuk diriku sendiri? Mana ada. Hanya untuk Allah Ta'ala. Baru kamu sedar, baru kamu tahu betapa dirinya kamu itu tidak ada apa. Kedai je sebenarnya. Kamu itu tidak ada apa. Jangan kamu nak bangga-bangga walaupun dahi kamu hitam, berpuluh-puluh ribu kitab kamu baca. Jangan perasan kamu itu tidak ada apa-apa sebenarnya. Jangan sesekali kamu nak bangga. Ya, orang yang suka menilai ni, dia tak sedar sebenarnya. Jangan sesekali kamu menilai orang lain. Nilai diri kamu sendiri yang kamu itu tidak ada apa. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jangan terlalu ego sangat. Sebab kamu rasa kalau kamu terlalu tinggi, kamu banyak belajar, makin orang sepatut makin banyak pengetahuan, makin rendah dia bercakap baik. Tidak ada nak kata orang itu salah, ini betul. Makin tinggi kamu belajar, makin rendah, makin tawaduk kamu sebenarnya, bukan benda lain. Sebab tu dalam diri dia ada sebut, jasadku bergetar bernafas dalam lagu. Mereka kata ada rasa di sebalik pintu. Kalau kamu kenal akan diri kamu, baru kamu tahu sebenarnya diri kamu itu siapa. Yang dikatakan pintu tu ada diri kamu, benda tu kesan. Nak cerita itu, kalau kamu mengenal diri kamu, kamu tahulah rasa akan diri kamu itu sendiri. Sebab tu dia ada kata man arafa nafsahu faka arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasada jasad. Kenal diri kamu maka akan binasa. Macam tu juga dia ada kata, duduk diam, hening, bisu, pekak, buta, menyelam, tenggelam, mabuk, gila, hidup, mati, terang, gelap, hilang, timbul, nyata, sama, jenis, keruh, syair, dendang, bertaburan, lagu cinta. Bila kamu memahami apa ada di situ, macam dia ada kata tadi, duduk, hening, bisu, pekak, menyelam, tenggelam, terang, sama, apa yang dia ada dalam dunia ini, di alam maya ini. Bila kamu tahu benda tu, apa yang ada sebenarnya, kat situ kita nak kena faham. Bila kamu tahu jantungku mula laju, tubuhku mula kaku, apa yang ada di situ. Itu sebenarnya yang kita nak faham. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Aku bersulukah bersidang alas buku, temanku hanya pena, catat-catat dari guru. Hiasan dalam diri tak dinilai ikut baju. Yang mana pakai baju, ukur badan baru tahu. Apa kita nak ambil kefahaman di sini? Sebenarnya apa yang kita cakap, apa yang kita tahu, benda itu semua daripada hati seseorang itu, kalbu ni. Dia secara automatik pada diri. Bila kamu tak tahu akan sesuatu itu, maka kamu perlu berguru. Sebab tu kita kalau nak tahu apa benda semua, kita kena ada guru. Bukannya kita nak tahu sesuatu itu daripada banyak membaca, banyak mendengar. Itu tak ada masalah. Tapi setinggi mana pun kamu ingin mengetahui, kamu perlu berguru. Ada ke orang belajar sesuatu itu tidak ada guru? Mesti kena berguru. Inilah namanya disiplin ilmu. Ada orang belajar tidak ada guru, maksudnya dia tidak ada disiplin ilmu. Kita mesti kena ada disiplin ilmu. Sedangkan Nabi Muhammad pun berguru, apatah lagi pada diri kamu. Tapi nak cerita di situ, guru yang macam mana? Macam mana? Kamu kena cari mursyid.
Tapi mursyid ni orang banyak salah faham. Mursyid ni kamu macam mana yang kamu nak faham? Mursyid ni macam mana? Jadi kita kena tahu lah. Bila kita tahu kita kena berguru, kat situ kita sedar. Ada ke orang belajar makrifat tidak ada guru? Mesti kena berguru. Sedangkan Nabi Muhammad SAW pun berguru. Apatah lagi Nabi-Nabi yang lain. Apakah lagi pada diri kamu? Kamu belajar makrifat tanpa berguru? Memang silap lah. Orang yang belajar tanpa guru ni, siapa guru dia? Masing-masing tahulah kan. Tapi dekat sini apa yang kita nak faham, orang yang tahu macam mana pun dia tetap kena berguru. Contoh, kalau kita ada belajar makrifat, kalau kita baca buku pun, buku makrifat tinggi, master makrifat, macam-macam makrifat, hakikat insan, macam-macam. Tak ada masalah, itu hanya untuk pengetahuan kamu. Tapi kamu kena berguru. Ada ke orang belajar bawa kereta tak ada guru, dia boleh terus bawa kereta, ada lesen? Tak ada. Mesti kena berguru, kena belajar memandu dalam beberapa jam untuk kamu training. Kamu tahu main gear, tahu main kelas, macam mana nak belok, macam mana nak sini. Kena berguru. Dia mesti kena mula daripada bawah, baru kamu boleh naik ke atas. Dekat situ, bila kamu sudah melonjak ke depan, barulah kamu tahu guru tu macam mana. Tapi kita kena faham, dia ada wasilah dia. Kita mengaji wasilah, kita bukan nak wasitah. Kena faham wasilah dengan wasitah. Dekat sini cuma kita nak kena tahu lah. Orang yang kadang-kadang belajar ni banyak membaca, tak payah guru lah, benda ni boleh dengar. Ini namanya orang ego. Tanpa dia sedar, dia cakap, tak apalah, itu hak kamu, itu yang kamu inginkan, itu yang kamu nakkan. Tapi hanya kamu dapat, itu hanya pengetahuan kamu. Lepas tu dia rasa dia tengok orang lain daripada, hebat daripada sembang nilai ni, aku pun nak ambil. Cilok orang punya ni, nampak dia cilok lah. Ini namanya orang ego. Kamu kena berguru. Ada benda orang tak buka, ada benda orang buka. Ya biasa kita dengar-dengar ilmu apa semua benda ni, itu basic. Basic menceritakan dengan dia dengar. Bila kamu berguru, kamu tahu. Macam ada satu kisah, ada orang ni belajar berpuluh puluh tahun dia belajar. Basic dia dapat. Tapi bila tok guru dia tengok sampai satu masa, dah sampai masa dia untuk dia hadam, dia dah faham benda tu macam mana, baru guru tu buka, macam ni cerita dia. Yang biasa kita dengar dekat ilmu hakikat kemakrifat, itu basic. Setinggi-tinggi mana pun kamu dengar pun, itu semua basic. Walaupun orang kata last sekali tak boru tak bersuara, itu basic. Itu hanya pengetahuan. Yes, orang kata penghujung sekalipun kemuncak makrifat tu adalah tak boru tak bersuara. Itu untuk pengetahuan kamu. Itu basic. Ada lagi satu, sebab di dalam Quran pun ada kata 7 lapisan rahsia-rahsia di dalam Quran ni. Kalau kamu tahu pun, baru 1. Bila kamu tahu lagi, baru 2. Kamu tahu lagi, baru 3. Macam mana nak sampai 7? Yang kita tahu, ini dah tinggi dah ni, baru 1, baru 2, baru 3. Yang kamu tahu itu tak buruk tak bersuara, itu hanya untuk pengetahuan dia akan diri kamu. Baru kamu sedar siapa diri kamu. Dah kenal diri, nak jadi apa? Kamu dah kenal diri kamu ni, apa jadi kat diri kamu? Ada yang kata jadi diri sendiri lah. Macam mana nak jadi diri sendiri? Dia ada seterusnya. Sebab tu kena berguru. Bila ni boleh dia tahu akan diri dia, apa yang sebenarnya guna pada diri dia. Bukan tiba-tiba kenal diri, macam tu. Memang betul kenal diri macam itu, macam ini. Tapi kamu kena faham apa langkah seterusnya. Sebab tu ada orang belajar kenal diri, dah kenal ni, tapi dia tak tahu nak ke mana. Contoh, kalau kita bagi orang duit 10,000, bagi kat dia ni, dia nak buat apa? Dia tak tahu. Aku tak tahu nak buat apa ni. Itu maksudnya dia tak tahu nak buat apa. Cuba tanya orang yang dah betul berguru, dia dah ada, bagi dia 10,000, dia tahu apa dia nak buat. Sebab dia mengusul diri dia sendiri, mengusul asal muasal. Sebab tu kita nak tahu akan diri kita. Bukannya kita boleh meredah saja. Sebab tu dalam diri dia ada sebut pena, catat dari guru. Bila kamu tahu benda tu, memang kamu perlu berguru. Belajar makrifat ni, kamu tahu macam mana sekalipun, benda itu kena berguru. Yang kamu baca itu hanya itu pengetahuan. Itu bukan makrifat.
Makrifat itu bukan daripada buku. Belajar hakikat pun bukan daripada buku. Hakikat makrifat tu ada diri kamu. Yang kamu baca itu hanya tulisan, hanya itu untuk pengetahuan. Tapi kamu baca itu bukan hakikat, bukan makrifat. Yang kamu baca itu bukan hakikat, bukan makrifat. Macam mana yang dikatakan sebenar makrifat? Macam mana yang dikatakan sebenar hakikat? Yang kamu tahu hakikat itu pengetahuan. Tapi pengetahuan tu yang membawa kamu. Sampai bila kamu nak duduk pada pengetahuan? Dekat sini yang dia katakan, biarkan luncak itu jatuh dengan labu-labunya. Kat situ kamu nak kena faham. Sebab tu lirik dia ada sebut, hiasan dalam diri tak dinilai ikut baju. Yang mana pakai baju, ukur badan baru tahu. Kalau kamu dapat kenal diri kamu, kamu tahu oh macam ni, macam tu, macam ni. Jadi kamu nak tahu apa benda tu semua, kena ada guru. Jangan ikut sesuka hati. Bila kamu dapat menilai diri kamu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, baru kamu tahu diri kamu itu macam mana. Ukur diri sendiri, tanya diri sendiri. Tepuk dada, tanya selera. Tepuk dada, tanya iman. Tanya diri kamu, jangan tanya orang lain. Kamu tanya orang lain, dia cakap pendapat dia lah. Kena pula kalau kamu tanya Mak Bekah, memang dia tabur kamu, terpelanting kamu. Sebab tu lirik tu nak kena faham. Apa-apa pun kena berguru. Ukur badan di sini. Kamu ni ke mana sebenarnya? Sekarang kamu berdiri di atas mana? Kamu punya kefahaman tu di mana sekarang sebenarnya? Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Alam semesta berpusing, sempoyangan ku rusing. Sibuk mereka hitung salahku di atas dacing. Jasad belum terkubur tapi sudah mereka nilai. Ku abai si penilai, anggap saja mereka murai. Apa yang kita ambil faham dalam lirik ni? Macam yang dikatakan tadi, orang kalau tak faham, orang akan petikai, orang akan menilai, orang akan tembak macam-macam. Sebab tu banyaknya bermusuhan. Disebabkan apa? Kefahaman. Orang yang tak faham ni sebenarnya dia tak faham. Beza dia sebab apa? Ilmu je. Apa yang kita belajar tu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Benda ni kefahaman. Orang yang banyak bergaduh ke, banyak menilai, kata aku betul kau salah, aku betul kau salah, itu nak ceritakan orang tu je betul. Kalau orang tu rasa dia faham benda tu, faham basic, dia tak akan menilai orang. Macam tu saya kata tadi, pokok dengan pokok. Pokok dia pokok durian, ni pokok rambutan. Dia tak boleh nak kita salah. Masing-masing pokok, masing-masing ada sedap dia, masing-masing ada khasiat untuk dimakan, masing-masing ada keistimewaan dia. Kamu jangan nak menilai, tapi nak katakan aku betul kau salah, ni syirik, ni mutak ni, itu silap lah. Itu dia kata macam tu, dia rasa dia tu betul, tu silap. Jadi kamu nak kena faham benda tu. Sebenarnya diri kamu itu, kalau kamu faham inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dari Allah dan kembali pada Allah. Kalau kamu faham benda tu, kamu sedar kamu nak menilai atas mana. Selai bulu roma pemuka hak kamu. Sebenarnya kamu nak ke mana? Kamu nak apa? Kalau kamu hidup ini untuk amal ibadat kamu, buat je amal ibadat. Atas kerja orang lain, tu hak dia sendiri. Itu hak asasi dia sendiri. Dia nak apa itu dia punya pasal. Tapi atas kepercayaan tu atas diri dia. Walaupun orang ni sebut Tuhan ni atas nama lain, kamu sebut Tuhan atas nama lain, itu hanya sebutan. Kalau kamu kata ni salah sebut ni salah apa, itu hanya kamu mempertuhankan bahasa tanpa kamu sedar. Nak betulkan juga bahasa tu, sebenarnya bukan macam tu. Jadi apa yang kamu nak faham di sini, sebenarnya hanya atas diri kamu itu. Biarlah orang nak menilai ke apa ke, biarlah dengan mereka itu bunyi-bunyian diorang ni bermacam-macam. Walaupun mereka menang atas suara yang ramai, mereka itu murai. Biarlah mereka itu atas tangan dia punya cara-cara mereka. Biarlah amalan-amalan mereka itu sendiri. Biarlah kamu dengan Tuhan kamu sendiri. Walaupun kamu itu dihina, kamu dipijak, kamu difitnah, tapi hanya Tuhan saja yang tahu. Kita nak bukan sesuatu benda sekalipun, bukan disebabkan orang lain atas diri kamu sendiri. Walaupun kamu itu hanya memakai satu kereta kancil, orang lain dah memakai kereta lebih daripada kancil, kenapa kamu nak sedih hati? Itu adalah bahagian kamu, itu adalah kefahaman kamu. Mereka kereta besar, kenapa kamu nak sedih? Dan itu untuk kamu, tapi yang pergi tetap sampai. Takkan nak membeza-bezakan. Kalau nak membeza-beza kau, ni pakai kereta ni, ni pakai kereta ni, memang sampai habis lah. Makin hari makin tahun makin ada benda yang baru. Tapi apa yang kamu nak bawa, apa yang kamu ada.
Dekat situ kita nak kena tahu pegangan kamu ke mana yang hendak kamu pergi kan. Sebab tu dalam diri dia ada sebut, jasad belum terkubur bagai sudah mereka nilai. Ku abaisi penilai, anggap saja mereka murai. Biarlah orang apa nak kata pada diri kamu, itu hak dia sendiri. Biarlah dia nak kata apa sekalipun, itu hak dia sendiri. Jangan kita tersalah erti lah sebenarnya. Kalau orang nak kata kamu ni apa benda, itu dia punya pasal. Orang yang banyak bergaduh tentang kepercayaan, iaitu iman, sebenarnya orang tu tak matang. Itu budak-budak. Pasal iman pun nak boleh gaduh ke? Iman tu hanya kamu dengan Tuhan. Yang duk gaduh-gaduh iman-iman, kau salah, kau sesat ini, tu budak-budak je sebenarnya. Mereka tu murai. Mereka tu tak faham apa mereka bawa. Kalau mereka faham, tak ada masalah. Sebab tu dia ada kata ilmu adab tertib. Akal tu tadi, kalau kamu faham inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu macam mana, tak ada benda kamu nak menilai orang. Faham benda tu memang cantik dah. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Benar, kadang cukup buntu mana nak dituju. Yang sini atau situ, yang hantu atau aku, yang mana satu, masih lagi keliru, hantu atau aku. Apa kita nak ambil kefahaman di sini? Sebab tu lirik dia ada kata, kadang cukup buntu mana nak dituju, yang sini atau situ. Kadang-kadang bila seseorang itu telah masuk ke alam dalam diri dia, orang tu dah mengenal diri, sampai satu tahap dia tak tahu nak ke mana pergi. Dia jadi tak tahu. Dia jadi tak tahu dah ke mana dia nak pergi. Sebab apa? Sampai satu peringkat orang telah mengenal diri, tapi dia tak tahu nak menuju ke mana. Macam saya katakan tadi, kalau kita bagi orang tu 10,000, dia tak tahu nak buat apa, maksudnya dia tak tahu untuk diri dia nak buat apa. Dia dah kenal diri tapi tak tahu nak buat apa. Contoh kalau orang tu duduk kat padang pasir, kita bagi dia hanya 10,000. Duduk padang pasir ada 10,000. Kau nak buat apa padang pasir 10,000? Tak guna duit tu dah. Kau duduk padang pasir, tak ada apa benda. Macam tu juga dengan diri kamu. Bila seseorang itu duduk di padang pasir, ada duit, duit tu tak ada nilai kat situ dah. Kau nak buat apa? Kau nak beli barang apa benda, tak boleh apa benda. Sebenarnya apa yang kamu nak faham di situ, sebenarnya diri kamu. Kamu nak menuju ke mana? Dekat situ kita nak kena faham. Ada orang bila dah kenal diri jumpa Tuhan, dia dah tahu mengenal diri ni macam mana, tapi dia tak tahu nak ke mana. Sebenarnya dia tak faham. Itu je. Ada ke orang yang dah tahu satu benda, dia tak tahu nak menuju ke mana? Walaupun orang kata itu dia dalam keadaan majnun, dia dalam ni, sebenarnya bukan. Itu kamu hanya prasangka sebenarnya. Sebab tu kena ada guru. Guru ni yang membimbing kamu. Sehebat mana pun orang-orang yang banyak belajar sufi tasawuf sekalipun, dia berguru. Mana ada betul-betul diorang belajar secara sendiri. Bila orang ni tak tahu nak menuju ke mana, sebenarnya dia tak kenal diri dia. Dia tak tahu nak ke mana. Bila orang kenal diri, dia tahu lah benda dia nak ke mana. Macam kamu nak pergi satu kampung ke apa, kamu nak pergi satu tempat, kamu tak ada pakai wave ke, tak ada apa, kamu bawa kereta kamu pergi, masuk sana masuk sini, sesat sebab tak tahu nak ke mana. Walaupun kamu boleh bawa kereta, cuba orang tu tahu akan diri dia, tahu tempat tu, dia tahulah ke mana. Kalau kamu sudah mengetahui nama tu, tahu lah benda tu kamu nak menuju ke mana. Kalau kamu tahu tempat tu di mana, tahu nama tu, tahulah benda tu kamu nak tuju di mana. Ada ke orang tahu tempat tu di mana, tak tahu nak tuju ke mana? Orang yang tahu nama benda tu, tahu benda tu dia nak menuju ke mana. Jadi kenal diri kamu. Bila orang tak kenal diri ni, dia jadi macam tu lah. Jadi sekarang kenal diri itu betul-betul. Bila kamu kenal diri kamu itu betul-betul, baru kamu tahu nak menuju tu di mana. Itulah maksud lirik tu sebenarnya nak cakap. Kita tengok lirik yang seterusnya. Ku taksir setiap nafas yang terbunyi dalam sunyi. Kalam tak didengari dari maha mungkin hati. Titik-titik rumi ditemu dalam setiap isi. Mula taksir hati agar tak tersesat lagi. Apa yang kita nak ambil kefahaman di sini? Apa yang kita nak tafsir kat sini? Macam lirik dia ada kata, ku taksir setiap nafas yang terbunyi dalam sunyi. Dalam diri kamu itu
nafas kamu itu apa yang sebenarnya kamu nak tafsirkan. Nafas kamu turun naik tu, apa yang kamu nak tafsirkan, apa yang kamu nak fahamkan. Sebab tu kita kena tahu diri ni, dia dalam setiap diri ni dia ada kerja-kerja dia. Tangan ni kerja apa, kaki kerja apa, hati kamu kerja apa, pemikiran kamu, ilmu kamu ni, daripada atas sampai bawah, daripada bawah sampai atas, apa kerja-kerja dia. Ada kerja-kerja dia. Macam kaki, kerja dia jalan. Tangan, kerja dia apa, pegang tu, pegang ni. Pemikiran kamu berfikir, mata kamu kerja dia melihat, mulut kamu kerja ni. Tapi apa fungsi dia untuk diri kamu, untuk kamu fahamkan benda tu, apa yang kamu nak tafsirkan. Sebab tu dalam lirik dia ada sebut, kita kena faham betul-betul. Ku tafsir setiap nafas yang terbunyi dalam sunyi, kalam tak didengari dari maha mungkin hati. Kamu faham tak? Dalam diri kamu itu, turun naik nafas tu, apa yang kamu nak faham? Dia naik turun naik, turun naik, turun naik. Apa yang kamu nak faham? Sebab tu dia ada kata, kalau dalam di segi tasawuf dia turun naik Allahu, 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 sampai masuk dia terbalik Hu Allah, Hu Allah. Dia padat dekat situ. Kat situ kita nak kena faham macam mana. Bila kamu tahu benda tu sentiasa naik junjung nafas tu tadi, benda tu bukan kamu yang sebut, dia dengar sendiri. Boleh ke kita tak nak sebut benda tu? Cuba jangan nafas mati. Bila kamu bernafas, benda tu sentiasa disebut. Tak kira lah kamu ke orang lain ni, yang kita tengok orang selain daripada kamu, kononnya kalau kamu ni Islam, tengok orang kafir ni bernafas diorang pun sebut apa. Itu kamu nak tauhid macam mana? Kamu nak tasawuf macam mana? Tauhid kamu macam mana, tasawuf kamu macam mana, tengok orang lain ni, sama je akan diri kamu. Sebab tu bila kita faham, sama je. Pandang satu kepada banyak, banyak pada satu, pandang satu kepada satu, sama je benda tu. Ini cabang ilmu untuk kamu memahami. Kamu tengok orang lain pun, dia pun apa dia sebut, cuma kenal dengan tak kenal. Sebab tu ada kenal diri. Basic awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama mengenal Allah. Jadi sekarang kamu faham macam mana? Itu sebenarnya kita nak kena faham. Bila kamu tahu, ada ke orang boleh nafas bunyi benda lain? Tak ada, benda sama ke? Cuma kamu kenal tak kenal, Allahu, Allahu. Dekat situ kamu nak kena tahu, bila orang tu, aku tak sebut pun, tapi nafas kamu sebut. Ada benda lain? Tak ada, benda tu tetap sama. Kamu tengok orang lain pun dia tetap sama bernafas. Mana ada nafas benda lain? Dekat situ kalau kita faham, dia dengan sendirinya, dia sentiasa berterusan. Ini kata Daimun kalau kamu nak faham. Sebab tu lepas tu lirik dia ada sebut, titik-titik rumi dia temu dalam tiap isi. Salah. Titik-titik rumi titik-titik rumi ditemu dalam tiap isi. Kat situ apa kita nak faham. Sebab tu orang dulu-dulu kalau dia mengaji, dia belajar, dia mengaji, dia kata alif, ba, ta, alif, ba, ta. Kita kena faham benda tu. Macam kita kena tahu doa ni dulu macam mana. Lepas tu ada yang kata pula alif di atas a, alif bawah i, alif depan u, a, i, u. Sebab tu orang dulu dia bukan sekadar mengaji huruf, bukan sekadar mengaji tahu huruf, nak kenal ni sampai mati-mati. Dengan benda ni diorang jadi padu, diorang punya kefahaman. Dengan diorang belajar benda ni, diorang buat benda ni, orang dulu dia buat cantik dah. Dulu Quran mana ada baris. Tapi kenapa orang-orang dulu, ulama-ulama dulu buat benda ni untuk kita faham? Apa? Ingat alif di atas A ni kosong ke? Bawah ini kosong ke? Depan U ni kosong ke? Benda ni ada maksud. Sebab tu kita nak kena faham. Bila kamu menggali, kamu mencari isi, baru kamu tahu benda tu macam mana. Sebab tu dia ada sebut, kita mengaji ni nak tahu akan sesuatu tu, bukan kita nak jadikan yang kita ini duduk dalam huruf apa, tapi disebabkan untuk kita faham. Yang kamu tahu tu, ini ilmu isi ni, itu semuanya benda tu hanya sebutan lagi. Jadi dekat sini apa yang kita nak faham, alif di atas A ni, alif di bawah I, alif di bawah U ni apa? Alif di atas A ni apa? Ada. Alif di bawah ini iman. Alif di bawah U tu itu. Ada iman itu. Ini kita nak kena faham. Alif di atas A ada, alif di bawah I iman, alif depan U itu, ada iman itu. Ada iman itu apa? Maksudnya kepercayaan kamu itu.
Nampak tak? Dekat situ ya kita nak kena faham. Ini namanya apa? Ilmu apa panggil? Ini namanya usuluddin. Ini basic. Kalau dari segi tasawuf, alif di atas A ni lain dah. Alif di bawah I ni lain. Depan U ni lain. Itu tasawuf. Itu dah lain. Itu biar guru kamu saja yang buka. Kalau dari segi usuluddin, ada iman itu. Maksudnya iman itu ada. Iman itu percaya. Percaya pada apa? Percaya pada Allah. Kamu nak percaya pada Allah macam mana? Sebab tu kena ada guru, kena ada tauhid basic mengenal diri kamu itu. Baru kamu tahu supaya kamu tidak tersesat lagi. Sebab tu lirik dia ada sebut, mula tafsir hati agar tak tersesat lagi. Jangan, bila orang dah faham betul, dia tidak akan tersesat. Sebab apa? Dah tahu akan sesuatu benda itu. Itu sebenarnya kita nak kena faham. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Ku mencari situan siapa yang punya diri. Dari aku, dari kamu, masa lagi mencari. Harap tak angkuh, takkan leka tiap erti. Jangan sampai ternampak, terlihatnya ada diri. Apa kita nak ambil faham di sini? Macam mana yang kita nak tahu empunya diri, yang katakan sebenar-benar diri? Ada, kalau kita belajar usul, kita kata diri sebenar diri, diri yang terdiri, diri yang terperi, macam-macam, banyak pula diri kat situ. Tapi yang macam mana dia katakan sebenar-benar diri? Lepas tu lirik dia ada sebut pula, dari aku, dari kamu, masih lagi mencari. Kamu lagi masih mencari. Sebab tu kita kena faham. Maksud mencari-cari, digali-gali-gali sampai kamu nak kena faham benda tu macam mana. Sebab tu dia ada kata lagi, harap tak angkuh, tak akan leka setiap hati. Bila kamu dah faham diri kamu, kamu dah berguru, kamu dah tahu setiap basic itu macam mana, kamu dah faham erti kamu, itikat kamu itu, kamu dah tahu benda tu macam mana diri kamu itu, baru kamu akan faham. Jangan sampai ternampak, terlihatnya ada diri. Dekat sini itu dalam kata-kata ulama dari Tok Kenali untuk kita faham. Jangan kamu menampak makhluk yang ada hanya Allah. Kat situ kita nak kena faham. Tapi sebenarnya yang kata tak nampak diri itu, diri mana yang kamu tak nampak? Contoh kita tutup diri ni. Kalau tak nampak diri ni, kamu nampak apa? Kalau kamu nampak diri ni, kamu nampak siapa? Sebenarnya yang kita nak faham, kamu itu tidak wujud. Yang wujud itu Allah. Ini untuk basic, untuk orang faham. Sebab tu ada tauhid. Nak cerita tauhid ni, sebenarnya tauhid ini sifat Allah Ta'ala. Kamu itu sifat lemah, Allah itu sifat berkuasa. Kamu itu lemah, Allah itu wujud, kamu itu tiada. Kat situ nak cerita tu, jangan sampai kamu ternampak diri kamu, iaitu kamu kena ada Allah. Bila dekat situ sebenarnya kamu nak kena faham, jangan kamu merasa kamu sehelai bulu roma bukan hak kamu. Nak cerita di situ sebenarnya diri kamu itu yang ada hanya Allah Ta'ala, bukan kamu. Tapi bila kamu itu dah buat pengakuan, keakuan, tembok pecah, runtuhnya keakuan kamu, baru kamu tahu kamu itu siapa. Bukan kita ini nak mengaku jadi Tuhan. Mana boleh, mana ada orang belajar mengenal diri mengaku ini Tuhan. Silap, itu bukan ilmu makrifat. Itu sebenarnya orang dah tersalah faham. Dekat situ sebenarnya kita nak kena faham macam mana sebenarnya. Jangan sampai terlihatnya adanya diri. Dekat situ kita nak kena faham macam mana. Kalau diri kamu tak terlihat, kamu melihat siapa? Sekarang kamu kata diri aku tidak ada. Habis yang kamu sekarang ni ada ni siapa? Ke kamu saja-saja yang perasan yang kamu itu tidak ada? Itu hanya prasangka. Nak buat juga yang kamu ini tidak ada. Itu untuk ilmu, untuk yang faham. Ayat tu betul, tapi kamu faham macam mana? Memang yang kita kata jangan sampai terlihat, ternampaknya ada diri. Memang betul ayat tu, tapi faham, sudut faham kamu itu macam mana? Macam yang kata diri ni macam mana, diri sebenar diri. Belajar usul jumpa macam-macam diri terperi, diri yang terdiri, banyak diri. Tapi yang kata diri macam ni, ini tak diri kamu, tapi kamu faham akan diri itu macam mana. Bila kamu tak faham, kena cari guru. Baru dia boleh jelaskan hurai satu persatu. Kalau tak, kamu akan keliru. Kamu banyak membaca sekalipun, banyak kamu membaca, banyak pengetahuan, tapi kamu tak tahu nak tuju ke mana. Bila kamu tak tahu nak tuju ke mana, jadi biar kat sini. Sebab tu ada guru, dia ada disiplin dia, ilmu adat tertib. Bila kamu tahu benda tu, memang sempoi. Sebab tu lirik tu dia tegaskan, jangan sesekali kamu tersesat lagi. Sebab tu daripada awal lirik tu dah bagi tahu sebenarnya nak cerita kat situ untuk diri kamu. Sebab tu kita nak kena faham, itu maksud lirik tu sebenarnya. Kita tengok lirik yang seterusnya. Ramai seturut cemburu kataku tiada bersinar. Kenapa? Tak mencari-cari sinar yang sebenar. Kenapa? Nak mencari siapakah yang lebih benar. Kenapa? Nak mencari siapakah yang lagi sinar. Apa kita nak ambil faham dalam lirik ni? Benda ni lumrah lah. Sebab orang kata
Oh, makin belajar makin tahu. Oh, kamu kena tahu lagi, kamu kena gali lagi. Sebab tu dia kata nak mencari-cari sinar. Kenapa nak mencari lagi, siapa lagi sinar, siapa nak lagi hebat. Macam tu. Sebab tu dia ada peringkat berperingkat. Dia proses benda tu, kita nak kena faham. Dia step by step. Dia bukannya boleh terus pergi, tak. Dia sebenarnya ada cara dia, ada disiplin dia. Kita nak kena faham. Bukannya kita belajar satu benda ni nak mencari kelebihan dan nak mencari karomah. Kita belajar nak kenal diri. Dekat situ juga apa yang kita nak kena faham. Ada orang belajar nak lebih. Wah, aku tahu dulu. Wah, aku tahu lagi tinggi. Engkau tak tinggi lah. Tak boleh. Kita tak boleh kata macam tu. Hanya diri dia je yang tahu, bukannya kamu. Sebab tu yang kita nak kena faham. Kita nak tahu akan sesuatu itu, kita belajar ni bukan nak mencari siapa lagi benar. Kau benar, aku tak benar, tak. Kita nak mencari akan diri kita sendiri. Sinar diri kamu, kebenaran atas diri kamu. Kamu itu hanya nak tahu akan kebenaran akan diri kamu, keberadaan diri kamu. Bukan kamu nak tahu benda yang lain. Ada ke belajar kerana dia nak melawan dengan orang lain? Kalau itu memang semua orang boleh mati. Pancung, kau salah, pancung. Kita ni belajar dengan atas kasih sayang atas diri kita sendiri. Makin kamu tahu, makin kamu sayang orang. Walaupun orang tu tak tahu, walaupun orang tu benci kamu, walaupun orang itu memfitnah kamu, makin kamu sayang. Bukan benda yang kamu nak mempertikaikan orang. Kalau orang banyak mempertikaikan, mencari sinar-sinar, oh kamu nak tahu lagi, kamu nak tahu itu, masih lagi mencari-cari siapa lagi benar, tu silap lah sebenarnya. Kita belajar jangan tengok orang, kita belajar tengok diri kita sendiri. Kalau kita tengok orang, kita lupa sebenarnya dekat diri kita ni dah ada satu keistimewaan. Kalau kita belajar tengok orang, sampai bila kamu dapat yang kamu nak tengok tu ada di kamu sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tengok diri kamu. Ayat firman itu dah bagi tahu kepada diri kamu. Kalau kamu tengok emas orang lain, kamu lupa kat diri kamu itu ada emas. Faham betul-betul, itu je sebenarnya lirik tu nak sampaikan. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Tiap riwayat hayat dari awal dah tercatat, terperinci dalam sifat dan gerak dan jasad. Jadi kalau nak ikut nafsu, tak ku terokai gali sufi dalam aku. Apa yang kita nak ambil kefahaman dalam lirik ni? Setiap manusia itu, setiap insan itu dah tercatat, dah ditentukan. Kamu ini apa, kamu ni daripada kamu muda sampailah kamu ke hujung usia. Dah benda tu dah ditentukan. Dekat sini secara automatik kita akan panggil qada dan qadar dalam rukun iman yang ke-6. Apa kita nak faham di sini sebenarnya? Sebenarnya qada qadar ni apa? Qada qadar ni kita nak tahu. Qada dan qadar ni macam mana? Orang kata ketentuan ditentukan itu untuk pengetahuan. Tapi kalau kita kata hakikat qada dan qadar, hakikat qada dan qadar ni macam mana? Apa yang kita nak faham hakikat qada qadar? Apa yang sebenarnya pada diri kamu yang kata nak atas kepercayaan? Okeylah, orang kata rukun iman itu yang hendak kita percaya pada Allah semata-mata. Memang betul, percaya pada Allah semata-mata. Bila kamu faham percaya pada Allah semata-mata, kamu akan faham rukun iman-iman yang lain. Maka kita rasul akhirat qada qadar, kepercayaan kamu. Tapi sebenarnya kalau kita nak proses lah, kalau nak dalam cerita proses, qada qadar ni apa? Orang kata ketentuan. Macam mana kamu nak faham? Dekat situ yang kita nak kena tahu. Bukannya kita nak terikut-ikut orang. Sebab tu kalau kita faham orang yang dah betul menuju ke alam diri dia, dia tidak terikat dengan benda yang lain. Hati dia dah tidak terpaut kepada dunia, tapi hati dia terpaut pada dunia. Faham betul? Hati dia tidak terpaut pada dunia, tapi hati dia terpaut pada dunia. Dia dah tak terikat kat dunia, tapi hati dia terpaut di dunia. Dunia mana sebenarnya? Kalau kita nak kena faham, bila kamu faham benda ni, memang sempai lah. Kalau kamu faham qada ni, lagi cantik lah. Tapi kita nak kena tahu benda ni. Sebab tu guru tu tak buka. Guru kalau buka pun dia nak tengok kamu. Kalau ada guru ni buka apa ni, cerita hakikat, dia tiba guru buka fiqah pula, dia nak tengok kamu ni macam mana. Tahap kesabaran kamu itu macam mana. Kamu nak gelojoh ke? Belajar ilmu ni kena pelan-pelan, jangan gelojoh. Step. Nabi Muhammad pun dalam proses pun dalam masa 40 tahun. Kamu baru belajar beberapa hari dah takkan nak mengeluh. Orang panggil tak jantan lah, tak best lah. Rugi lah jadi manusia tidak ada kesabaran. Jadi kamu itu
Nak kena tahu benda akan sesuatu itu perlu dengan ada kesabaran. Kamu nak bawa kereta pun kamu kena ada kesabaran. Bukannya kamu boleh bawa kereta dengan terus berdesup je. Dengan kesabaran kamu boleh bawa kereta tu sampai ke jauh mana sekalipun yang hendak kamu bawa. Sebab tu kita nak kena faham. Itu sebenarnya lirik tu nak cakap. Sebab tu lirik tu dia ada kata, tak perlu mencari kalau nak ikut hawa nafsu, tetap ku terokai gadis sufi dalam aku. Perjalanan diri kamu itu sebenarnya kamu nak macam mana? Diri itu kamu nak tahu macam mana. Bila seseorang itu dah menuju kepada dalam diri dia, maksudnya di dalam tanah yang gersang, dia tahulah diri dia macam mana, dia nak menuju ke mana. Bukannya dia boleh main pergi dan pergi. Bila dia dah tahu, dia masuk ke alam kesufian, dia tahulah benda tu dia nak ke mana. Macam saya kata tadi, bila seseorang itu dah tahu nama ya, tahulah benda tu dia nak tuju ke mana. Kamu dah tahu benda tu sekalipun, dah tahu tempatnya, kamu akan mesti menuju situ. Ada ke orang tahu satu nama tu dia tak tahu nak tuju di mana? Itu namanya orang tu tak kenal. Bila orang tu kenal, dia tahulah benda tu nak menuju ke mana. Sebenarnya itu yang kita nak kena faham. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Mereka sibuk cemuh, ku sibuk cari simur. Hati teguh bersungguh gali ilmu walau jauh. Ku usum pak watak dalam mencari adil. Cukup seidah kirka walau tak secantik satin. Apa kita nak ambil kefahaman di sini? Walaupun orang tu sibuk mengatakan ada betul, ada salah. Sebab tu dia kata sebut tadi, mereka sibuk cemuh. Mereka tu sebenarnya mencari kesalahan. Ni betul, ni salah, lantak engkau lah. Itu tu pulang. Yang penting aku nak cari simuh. Maksudnya kat situ kamu nak mencari diri kamu, iaitu kamu mencari Tuhan. Dalam diri kamu, kau nak mencari apa, itu hak kamu. Tapi yang penting aku mencari Tuhan. Aku nak tahu diri kamu. Kamu sibuk buat amalan, tapi aku sibuk mencari Tuhan. Itu sebenarnya lirik tu dia nak, dia kata hati teguh bersungguh gali ilmu walaupun jauh. Kat situ kena bahas sejauh mana kamu pergi, apa sekalipun atas diri kamu itu. Walaupun kamu sudah terokai bumi ni berpusing berkali-kali pun, kamu sudah mengembara dalam dunia ni, kamu sudah musafir macam mana sekalipun, dan diri kamu itu sebenarnya kamu menerokai akan diri kamu itu sendiri. Sebab tu lirik dia ada sebut ku usum 4 watak dalam mencari adil. Sebenarnya nak cerita 4 watak ni, 4 kefahaman. Dia ada syariat, ada tarikat, ada hakikat, ada makrifat. Ini dia. Maksudnya 4 watak ni, syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Nak cerita dekat sini sebenarnya kefahaman nak menuju kepada Tuhan. Kamu nak menuju kepada Tuhan, syariat ni macam mana, tarikat ni macam mana, hakikat macam mana, makrifat macam mana. Maksudnya nak cerita ni kefahaman kamu nak menuju kepada Tuhan. Kalau ada ni kita kata agama lah, tapi nak cerita di sini Tuhan. Kefahaman kamu nak menuju kepada Tuhan macam mana? Kat situ kita nak kena faham. Tak cukup seindah kirka walau tak secantik satin. Kirka ni apa? Kalau kita belajar dalam alam kesufian, kirka ni dia ada satu macam panggil jubah. Tapi nak cerita situ pemakaian akan tubuh kamu. Walaupun orang cuba kau tengok orang main sufi, kau berpakaian simple, tapi indah di mata dia sendiri, indah pada dia. Sebab dia tahu pakaian sebenar pakaian itu bukan yang kita pakai secantik satin. Sebab tu kita nak kena faham. Sebenarnya pemakaian tu adalah diri kamu itu sendiri. Bila orang tu kenal diri dia, baru dia tahu sebenarnya mana pemakaian yang kata sebenar. Ini tubuh dia tu sendiri. Sebab tu orang main sufi-sufi kau, kita tengok pakai biasa, simple, lekeh tengok, tapi dia dah tahu kirka tu tadi. Sebenarnya pemakaian tu adalah diri itu sendiri. Bila dia tahu diri dia macam mana, anggota dia macam mana, dia tahu diri ini lagi berharga sebenarnya. Pemakaian ni, jubah itu, dia kata apa, dalam diri dia pemakaian Tuhan tu dah lagi cantik sebenarnya. Itu sebenarnya lirik tu yang kita nak kena faham. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Yang dalam atau luar, yang terang atau sama, yang malam atau fajar, nak disambut atau lempar. Apa yang kita nak faham dalam lirik kali ni? Sebenarnya dia nak cerita di situ, laisa kamitslihi syai'un. Macam mana kita nak kata laisa kamitslihi syai'un? Yang dalam ke, yang luar ke, yang terang ke, yang sama ke, yang terang ke, yang apa, semua-semua kat situ. Laisa kamitslihi syai'un ni kamu faham macam mana? Bila kamu faham laisa kamitslihi syai'un ni, dia bukan itu, bukan ini. Dia bukan di luar, bukan di dalam, bukan di depan, dia belakang, bukan atas, bukan bawah, bukan kiri kanan, bukan tengah, bukan belakang, bukan depan. Laisa kamitslihi syai'un ni macam mana? Kalau kamu faham ni memang sampai. Itu sebenarnya sampai sekali kalau laisa kamitslihi syai'un. Hanya guru kamu saja yang boleh buka benda kalau kamu nak tahu.
Sebenarnya lirik tu nak bagi tahu laisa kamisli syai'un. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Terpulang yang mana nak diambil atau terima. Jangan tersalah cuba, takut nanti jadi gila. Apa kita nak ambil faham kat lirik kali ni? Sebenarnya bila kita tak faham akan sesuatu benda, kamu mencari sampai takut kamu akan jadi isim. Sebab tu dia kena ada guru. Bila orang tak ada guru, dia akan jadi isim. Dia syok sendiri, mabuk ilmu orang panggil. Dekat sini kita nak kena faham kamu jangan tersalah erti. Kamu nak menerima ke tak sebenarnya akan diri kamu itu sendiri. Nak ambil ke nak menerima. Sebenarnya diri kamu ini dah ada ke, diberi ke, diterima ke, dipenerima. Kamu ni sebenarnya nak ambil ke nak diterima. Maksud diri kamu ini dah ada ke diadakan. Situ kita nak kena faham. Masuk lagi mencari cek-cek, tapi diri kamu itu tetap macam juga. Kamu tak berubah-ubah. Cuma kita jangan salah faham. Sebab tu saya katakan tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu faham dari Allah, kembali pada Allah. Kamu faham macam mana pun tetap macam tu. Tapi ramai orang tersalah erti. Sebab tu ya kadang-kadang kita tak tahu. Takut orang tak salah faham, boleh jadi gila sebab dia tak faham. Sebab tu kena ada guru. Macam tu kita sebenarnya nak kena faham. Sebenarnya diri tu kat situ dia nak bagi tahu, kamu kenal diri kamu, barulah kamu tahu sebenarnya keberadaan akan diri kamu. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Bukannya dari pena, datangnya dari hati. Kita semuanya sama, cuma jangan salah erti. Apa kita nak faham? Sebenarnya macam mana yang kita ada bedahkan sebelum ni tadi, makrifat itu bukan daripada buku, bukan daripada kita menyembang. Sebenarnya itu adalah pada diri kamu, iaitu hati. Sebab tu dia ada kata datangnya dari hati. Kita ni semua sama aja. Tidak ada beza, tidak ada terkecuali. Tahu akan diri kamu, kamu dengan orang lain pun sama. Cuma beza kenal tak kenal, kamu akan lagi berkasih sayang dengan orang yang tak kenal. Sebab kamu tahu, kamu itu sama saja, tidak ada terkecuali. Sebab tu kita nak kena faham, jangan tersalah erti. Kamu itu sama saja. Makrifat itu bukannya daripada buku, bukannya daripada menyembang. Benda itu sama. Kita ni sama saja. Persoalan ni sekarang, apa yang sama? Sebab tu kita nak tahu wajib atau mustahil. Apa yang dia katakan sama? Walaupun kamu dengan sama-sama, tapi apa yang sama? Ini guru kamu saja yang boleh buka. Kat situ kita nak kena faham. Memang kita boleh kata sama, tapi apa yang nak kena faham? Wajib atau mustahil. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Jangan diusir, watak memang berbeza. Adik cuma mengaji, abang janganlah membenci. Ayat ni memang sempoi ya. Apa kita nak ambil faham di sini? Ada orang belajar makrifatnya kononnya tahun 80-an lah kita ambil. Orang belajar 80-an ni sampai sekarang dah masuk tahun 2020. Macam kita ni baru belajar lewat, kata kita ni lahir lewat, kita belajar. Lepas tu kita cakap orang berumur ni ada setengah dia ego. Dia rasa macam lang kau ingat apa yang kau cakap ni kami tak tahu ke? Yang kau cakap ni itu semua yang sebutan kamu ni. Ada benda orang yang lama ni belajar, dia dapat tahu daripada kita dulu. Orang kata makan garam, tapi yang kita ni kononnya baru tahu. Tapi apa yang kita nak cerita kat situ, walaupun awak tu tahu, itu awak tahu, itu bahagian awak. Apa orang baru ni tahu, lambat tahu, itu bahagian dia. Tapi nak cerita di situ, apa yang awak tahu, kita tahu. Apa yang kita tahu, belum tentu awak tahu. Jangan sesekali kita merasa, jangan menilai pada umur. Kalau orang menilai macam tu, dia tersangkut pada umur. Sebelum ni kita boleh kata sangkut pada rambut lah, sangkut pada tu kan. Tapi dekat situ kamu dah tertapis. Jangan sesekali kita merasa yang kita ni dah tahu, walaupun kita dah belajar benda lama. Dekat situ kita nak kena faham, kita ni sama saja. Jangan cuba kita nak menilai. Sebab tu dalam lirik dia ada kata, adik cuba mengaji, abang janganlah membenci. Kita jangan rasa kita ni dah belajar dulu, kita ni banyak benda kita tahu. Silap sebenarnya. Ada benda orang tu tahu, kita tak tahu. Kat situ kita kena sama rata. Dah namanya sama, jangan ego lah kat situ sebenarnya. Dah kamu kata kita ni sama je kan. Tapi nak cerita kat situ pun kamu dah tersangkut. Fail lah kat situ sebenarnya. Kita tengok lirik yang seterusnya. Sopan dalam tarian, lidah tuturkan semua. Macam bunyi soloka, lidahku setajam pisau. Ku tidak pandai prosa, puisi dalam rikmah. Ku cuba ikut hati, bila hubku berkicau. Apa kita nak ambil faham di sini? Bila seseorang tu tahu akan kata-kata itu daripada dalam, maka ia akan berkata-kata dengan sendirinya. Dia lebih indah daripada bahasa, lebih manis daripada madu. Kat situ kita nak kena faham sebenarnya apa yang nak kata. Yang dia katakan kata-kata tu macam mana sebenarnya.
dia lagi manis. Dia, kalau kamu dah tahu sebenarnya dalam diri kamu yang berkata-kata tu, walaupun lidah kamu ni setajam pisau, tapi yang tajam tu dia punya rasa tu, nikmat dia punya sedap, pemahaman tu. Sebenarnya apa yang dikatakan, apa yang sebenarnya yang dikatakan, kata-kata. Kita tahu kalam ni berkata-kata, tapi bila renung balik, berfikir balik, yang katakan sebenarnya kata-kata tu apa. Sebab tu bila kita berguru, banyak benda kita boleh dapat. Kalau kita tak, kita tahu siapa yang kata, siapa yang kata. Itu semuanya basic. Sampai bila kamu nak duduk pada basic? Macam kamu belajar SPM, diploma, degree, master kan, peringkat. Dia macam tu lah maksud dia. Dia ada step dia. Yang kita tahu tu kebaikannya basic. Jadi kat situ apa yang kita nak kena tahu, ada benda lagi yang kita tak tahu. Makin kamu tahu, ada benda lagi yang kamu tidak tahu. Sebenarnya yang kita nak kena faham benda tu macam mana. Itu je sebenarnya. Kalau orang dah tahu diri kamu itu, sebab tu dalam diri dia ada sebut, puisi dalam ritma, ku cuba ikut hati, bila hudku berkicau diri kamu itu. Bila dia berkata-kata, maka dengan sendirinya kamu akan faham. Dia lebih indah daripada makna, lebih manis daripada madu. Bila kamu faham benda tu dalam kata-kata itu, nikmat yang tiada tara, nikmat mana yang hendak kamu dustakan, kamu akan faham sebenarnya. Benda tu baru kita tahu, lidahku setajam pisau. Maksudnya nak cerita di situ kata-kata tu tadi. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Siang makin hirang, malam makin terang, burung hantu datang yang melihat aku helang. Datang menggalang bukan datang untuk berperang. Aturkan serapang dua mata sebelum ku pulang. Apa kita nak ambil faham di sini? Sebenarnya apa yang kita nak cerita di sini, bila seseorang itu dah jumpa keberadaan diri dia, dia dah tahu diri dia macam ni, tidak ada beza, tidak ada rasa apa, dah tak ada rasa hari ke malam ke siang, dia dah tak ada rasa apa, gerak ke apa semua, dia dah rasa zat semata-mata. Bila kamu dah tahu kamu itu nak kembali ke mana, nak pulang ke mana, kamu dah tahu apa tu semua, tidak ada persoalan lagi ke atas diri kamu. Sebab tu dia dah tahu, dia datang bukan nak berperang, dia dah tahu akan diri dia nak pulang. Ku aturkan serapang dua mata, maksudnya kamu nak tahu diri kamu ini nak menuju dan nak kembali ke mana sebelum kamu itu pulang. Sebab kamu dah tahu sebenarnya kamu nak ke mana dah. Sebab tu lirik tu dia ada sebut macam tu. Itu sebenarnya yang kita nak faham, kamu itu nak ke mana, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya macam tu je. Baik, itu saja dalam bedah lirik lagu Sigma yang bertajuk Raja Simur. Apa yang kita nak faham di sini, sebenarnya dalam diri ini nak memberitahu pada kita, dalam diri kita ni siapa, dari mana kita dan nak kembali ke mana. Jangan sesekali kita memetikai orang lain, membelekai orang lain, menghukum orang lain. Tahu kena ada basic, kena berguru untuk kenal diri, ilmu adat tertib. Dia daripada kita nak tahu tu daripada peringkat. Bila kamu tahu itu, barulah sebenarnya kamu tahu akan diri kamu itu macam mana. Dia macam mana pun kita nak kena tahu basic. Kita tak boleh nak melonjak, kita tak boleh menilai orang, tak boleh nak memetikai orang. Orang yang banyak bergaduh banyak, itu semua budak-budak je. Sebenarnya dia tak faham pasal iman pun nak bergaduh. Sebenarnya sebab tu lirik dia banyak sebut, banyak kali berulang. Dalam ni kita kena kenal diri kita. Orang nak kata apa benda pun itu hak dia. Kita ada hak asasi kita. Dekat situ kita nak kena faham basic ni macam mana. Benda ni, lagu ni untuk sampel untuk orang yang nak belajar. Kita motivasikan diri kita balik, turun ke bawah balik, naik balik. Sebab tu maksud dia lagu tu Raja Simur. Kalau kita faham dalam diri kita tu sendiri macam mana, kita tidak ada rasa nak menilai seseorang tu bila kita tahu akan diri dia. Sebab tu kita kena tahu akar basic tu macam mana. Sebab tu lirik dia ada sebut macam tu. Banyak kali dan lirik kali ni dia sebut kita berbalik. Dalam kita tahu akan diri kita, bermula macam mana nak tahu rasa-rasa itu daripada akar tu, dahan tu tadi, balik pada basic. Lepas tu lirik dia, bila orang nak mengata kita apa, anggap saja mereka murah. Mereka itu tidak tahu apa-apa yang kita tahu. Sebab dulu kita pun macam orang, tapi kita tak pernah nak muka orang. Tapi mereka saja yang suka muka orang. Sebab mereka masa diri mereka itu Tuhan. Jadi apa yang kita nak faham di sini, sebenarnya tahu diri kamu itu ke mana kamu nak pergi. Jadi kamu kena kenal diri kamu basic dulu. Diri kamu itu nak macam mana, kalbu kamu nak macam mana, fi'li kamu nak macam mana, alif bata ni apa, basic benda ni, usuluddin macam ada di atas A bawah I depan U ni macam mana, mursyid ni kamu nak kena tahu macam mana, syariat, tarikat, hakikat, marifat ni macam mana, nak menuju kepada Tuhan macam mana. Itu sebenarnya yang kita nak kena faham. Contoh dalam kisah
Hud ni kan, kalau kita ambil satu kisah dia, unggas bertanya macam mana aku nak jumpa burung. Kat situ kita nak kena tahu satu kisah. Dalam kisah ni Farudi Attar dia nak ceritakan pada manusia itu sendiri, tapi dia buatkan burung-burung. Burung unggas ni dia tanya Hud, macam mana kami syarat dia nak jumpa raja ni kan. Dia pun bawa lah pergi. Betul dengan syarat dia kita mengera. Diorang pun mengembara lah, terbang pergi. Last sekali dia tengok mana Raja Semut, tengok tak nampak pun. Tapi Raja si Hud ni dia kata, okey, depan kita ni ada cermin, jom kita duduk cermin. Tapi sebelum tu kita nak buka cermin, kita kena tutup mata kita ni, kita tengok akan diri kita macam mana. Bila kita pejam kita tak nampak apa-apa. Tapi depan mereka itu ada cermin. Bila mereka dah pejam mata, depan mereka ada cermin, dengarlah satu suara, iaitu suara itu Hud sendiri. Dia kata, Salamun kalami Rabbi Rahim. Lepas habis beri salam tu, Hud pun suruh buka. Okey, buka mata. Bila buka, dia nampak apa kat cermin tu? Dia nampak akan diri dia sendiri. Maksudnya dekat situ Hud kata, inilah Raja Semut. Adakah kamu melihat, tengok cermin, kamu melihat orang lain? Kamu tengok cermin pun kamu nampak diri kamu. Itulah 7 tala langit, itulah 7 tala bumi. Mana ada kamu nampak benda lain? Bila kamu tengok cermin, kamu hanya nampak diri kamu sendiri. Kamu tidak akan nampak benda lain. Hanya kamu nampak diri kamu. Sebab tu kita kena faham Raja Semut. Nak cerita di situ, burung tu ada diri kamu, perjalanan diri kamu. Kamu mencari macam mana pun, kamu jumpa diri kamu. Kamu tengok cermin pun hanya diri kamu. Tapi kamu kena tak diri kamu. Yang kamu tengok itu mana diri kamu, di dalam cermin ke di luar cermin. Yang mana satu yang kamu nak kena faham, yang diri kamu itu sendiri. Sebab tu dalam surah An-Nas sekali, surah tentang manusia, apa yang kamu faham di situ. Sebenarnya itu lirik tu nak disampaikan. Baik, yang baik daripada Allah, yang buruk pun daripada Allah, yang memberi faham itu Allah, yang tak memberi faham itu pun Allah. Salamun kalami Rabbi Rahim. Usang bertongkat dari beluka, raja burung bekas seruling, rahsia dahan dari akar macam ahli mahu penjensing. Mulut kacip salah kata, mahu tema atau kerapu, sama asal lain namanya dalam hati.